Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Selamat datang, selamat menyertai kursus saya di mana saya mulai dari bab 1 hingga ke bab ke-40. Saya akan memuat naik setiap bab di YouTube channel saya dan menerangkan jawabannya. Jadi buku ini diterbitkan tahun ini juga. Dan atas permintaan subscriber saya telah menerbitkan buku ini dalam dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahagian bahasa Melayu itu dan Inggeris itu saya buat di dalam bahagian penerangan. Jadi ada penerangan dalam bahasa Melayu juga. So, buku ini memang sudah sedia ada. Jikalau kamu ingin membeli buku ini, sila WhatsApp kepada saya 01978782999. Lesson 1 pun telah saya memuat naik di YouTube channel saya. Dan sekarang saya ke lesson 2, bab yang kedua. Tinggal 38 bab lagi. Sudah habis saya memuat naik dan menerangkan setiap muka surat dan setiap latihan dalam buku ini. Buku ini mempunyai 40 bab. Dan nama saya ialah Dr. Lee. Perkenalkan diri dulu. Saya berasal dari Bukit Mentajam di utara barat Malaysia, bahagian utara. Dan buat masa ini saya tinggal di Kluang, Johor. Okey, baik. Sekarang saya akan ke lesson 2 dan saya ingin mengulangi apa yang telah saya bercakap di live saya selepas 40 bab ini. Maksudnya selepas saya memuat naik buku ini, saya akan berfokus kepada live sahaja. Saya tidak lagi mengajar buku saya di YouTube channel, walaupun saya akan terus menerbitkan buku, book 3, book 4, book 5. Okay? Saya akan terus menerbitkan buku saya, tetapi di YouTube saya akan berfokus kepada live. Jadi jikalau kalian ada soalan, ada topik, ada apa-apa yang ingin saya berbahas dan memberi pandangan saya, memberi jawaban saya, silalah kemukakan soalan kamu di bahagian komen. Saya akan kumpulkan semua dan lepas saya sampai ke bab ke-40, saya akan bermula dengan live sahaja. Okey, ini adalah rancangan saya. Jadi sila keluarkan buku ini. Kebanyakan, bukan kebanyakan, tetapi ramai daripada kamu telah membeli buku ini. Dan oleh sebab kita boleh lihat di sini 10, 17 dan 6, 23, 29, 35. Jadi jikalau saya tulis papan yang begini luas, lebar pun tidak dapat memuat 35 soalan. Jadi saya hanya boleh tulis jawaban. Tetapi kamu masih boleh merujuk kepada buku ini ataupun mendengar keterangan saya. Jadi ini dipanggil countable and uncountable nouns. Jadi nouns kita sudah tahu. Nouns dibahagikan kepada 4 kategori, yaitu orang, benda, binatang, dan tempat. Dan countable nouns bermaksud orang, binatang, tempat. Ketiga-tiga ini, sebab ketiga ini pasti boleh kita kira. Tetapi benda ada banyak yang kita tidak boleh kira. Contohnya air, kopi, beras, makanan tak boleh kira. So jikalau kita tidak boleh kira, maka nouns itu dipanggil uncountable nouns. Countable nouns boleh dikira. Yang ini boleh dikira. Yang ini tidak boleh dikira. So bahasa Inggris dia ada satu bahagian begini, di bawah
grammar. So number 1 kita mesti isikan tempat-tempat kosong dengan ataupun n. Maksudnya 1. N juga maksudnya 1. Tetapi n ini digunakan untuk consonants. Consonants itu bermaksud bukan A, E, I, O, U. Bermaksud 1. Dan N itu bermaksud 1 juga, tetapi ia digunakan untuk vowels ataupun bahasa Melayu vokal. Dan bunyinya ialah A, E, I, O, U. Kalian jangan salah sangka. Melihat A, E, I, O, U mesti gunakan N. Melihat perkataan yang bukan A, E, I, O, U tulis sahaja, tidak. Itu sekolah rendah. Sebenarnya dan N dikawal oleh bunyi sebutan dan bukan penulisan. Oke? So kalau bunyinya sebutannya A, E, I, O, U, kita gunakan N. Contohnya 1 jam. Walaupun dia bermula dengan H, jawapan kita masih N sebab sebutannya ini hour, sebutan A. Kalau sebutan A di bawah kategori ini A, E, I, O, U, jadi jawapannya N dan bukan E. Oke? So number 1, Mr. Wong is no. Lisa carried an umbrella. Sound jadi an umbrella because it was raining. Rudy is an engineer. Sound engineer jadi N, who works in a company, satu syarikat in Seremban. We saw a lion and number 3 and an elephant. Sound jadi sebutan jawapannya N, an elephant. My sister bought a ruler and an eraser in the bookshop. Sound sebutan jadi jawapannya N, 1. Isa is riding a bicycle with a friend. A bicycle bunyinya bicycle. Friend sound jadi juga. Mother uses a broom to sweep the floor. Broom sound jadi bukan A, E, I, O, U sound bunyi. Nita ate an apple while Guna ate a pear. Jangan baca pear atau baca pear. Okay? Number 7. An apple, a pear. Number 8. Rofi wears a shirt and a pear. Jadi a shirt, a pear. Okay, sound jadi dia bukan A, E, I, O, U bunyinya. There is a bowl and a plate on the table. A bowl, jadi jawabannya dia bukan bunyi A, E, I, O, U. Pak Mile is a fisherman and he lives in a fishing village. A fisherman sound F sound and fishing F sound juga f. Exercise 2. Kita ke exercise 2, many ataupun much. Ming ate so much food that he had a stomachache. Makanan tidak boleh kira, much, banyak. Mr. Lai has many books in his house. Buku boleh kira, jadi many. Rasif does not have much money in his wallet. Ingat, perkataan money. Money ialah uncountable. Jadi jangan kita fikir, duit boleh kira.
RM10, RM20, boleh kira. Tapi dalam English, perkataan money itu memang tak boleh kira. Kecuali kita cakap RM5 notes, kepingan boleh, 5 keping duit RM5 berharga RM5, ataupun coins, shilling, satu-satu kita boleh kira. Tetapi kalau kumpulkan, kita tidak boleh kira. Okay? There isn't much jam in the jar, so we have to buy a new jar. Jam tak boleh kira yang kita sapu di atas roti, ya, itu memang tidak boleh kira. Many people are shopping in the shopping center. People, orang, boleh kira. Mr. Das invited many people, sama juga people boleh kira. There was so much food on the table that we could not finish eating it. Food, makanan tak boleh kira. Jadi kita gunakan much. Much artinya banyak, tak boleh kira. Many artinya banyak, tetapi boleh kira. Exercise 3, a few, a little. A few, so much boleh kira, many tidak boleh kira. A few boleh kira, a little tidak boleh kira. Okay? So exercise 3. Our teacher is talking to a few parents. Parents, ibu bapa, orang boleh kira. My little brother has a few toy aeroplanes in his room. Toys, alat-alat permainan, boleh kira. My grandmother ate only a little porridge as she was not hungry. Porridge itu bubur nasi, tak boleh kira. Jadi a little. Arif eats a few biscuits and drinks a little tea before he goes to work. Biscuits boleh kira, biskut, keping. Kalau teh tak boleh kira, jadi a few, a little. The children ate a few sweets and drink juice at a party. Sweets, gula-gula, boleh kira, jadi a few. Juice boleh tak boleh kira, jadi a little. There is a little sand and a few ants on the floor. Sand, pasir, tak boleh kira, a little. Ants, semut, boleh kira, a few. Kemudian exercise 4, amount or number. Amount tak boleh kira, number boleh kira. Okay? So mother puts a large amount of flour into the bowl to make a cake. Flour kita, sebutan yang betul lah, flour. Gandum ialah flour. Tapi saya menggunakan bahasa yang kita kerap menggunakan di negara kita, flour. Okay, sebutan yang tepat ialah flour. So flour itu tidak boleh kira, kita gunakan amount. Atan's brother has a large number of stamps in his album. Stamps boleh kira, jadi many ataupun number. Mak Kia put a small amount of oil in the wok. Minyak tak boleh kira, jadi amount. A large number of customers are shopping in the supermarket. Customers itu orang, boleh kira, number. And the last one, there is a small amount of rice left in the sack. Rice, beras, tidak boleh kira, jadi amount. And the last exercise, any ataupun some. Any biasanya digunakan untuk ayat bertanya yang ada soalan, tanda soal, ataupun ayat negatif. Contohnya isn't, aren't, okay? Some boleh kira, some juga tidak boleh kira. Dua-dua pun boleh digunakan. Tapi biasanya untuk ayat positif. Yang isn't itu negatif. Contohnya, there aren't any rambutans left in the basket. Aren't, yang ini. So kita gunakan any. Sama, tiada sama sekali. There are some fishermen catching fish in the sea. Some, beberapa. Are there any vegetables in the refrigerator? Tanda soal, jadi jawabannya any. Ya adalah soalan. There is some apple juice in the bottle. Ada, jadi positif, some. Some itu positif, any itu negatif. There are some tickets left for the movie. Some, boleh kira, maksudnya beberapa. Is there any soup left in the pot? Any, mengapa? Sebab ia adalah soalan. Okay?
Jadi saya pun sudah habis lesson 2. Okey, seterusnya lesson 3, proper nouns. Okey, saya harap kamu faham telah memahami apa yang telah saya mengajar. Ingat untuk consonants, bukan A, E, I, O, U. N untuk vowels ataupun vokal, bunyinya A, E, I, O, U. Dan bermaksud satu, N juga bermaksud satu. So N maksudnya satu, juga maksudnya satu. Much artinya banyak, tidak boleh kira. Many artinya banyak. Much artinya banyak, tidak boleh kira. Many artinya banyak, boleh kira. A few beberapa, boleh kira. A little sedikit, tidak boleh kira. Amount, a large amount banyak, a small amount sedikit. Pokoknya amount itu tidak boleh kira. Number boleh kira. Any digunakan untuk soalan biasanya. Dan untuk ayat negatif seperti isn't, aren't, hasn't atau has not. Dan some boleh kira, tidak boleh kira pun boleh. Biasanya digunakan dalam ayat positif. Positif artinya tidak ada perkataan not ataupun isn't yang ada n apostrophe t. Okey, so maka dengan ini saya sudah habis lesson 2. Jadi kita tinggal 38 bab lagi. Okey, jadi sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jangan lupa, jikalau ada soalan, jikalau ada topik yang ingin saya bahaskan dan memberi pandangan saya, sila kemukakan di bahagian komen. Dan saya akan kumpulkan semua untuk bersedia untuk menyediakan diri selepas bab ke-40, iaitu bab yang terakhir buku ini. Saya terus akan live. Okey? Dan jangan lupa juga saya ada dan akan membuka kelas teachers training course. Yang menggunakan buku dan kaedah pengajaran saya. Dipanggil Dr. Lee's Method. Saya juga akan mengajar dari England, the United Kingdom. Kita panggil Early Childhood Program. Ini untuk orang-orang yang ingin atau perlukan training dan sijil daripada the United Kingdom, daripada negara England, untuk mengajar kanak-kanak. Dan lagi satu, diploma in education, pendidikan. Ini untuk guru, orang yang ingin menjadi guru di sekolah swasta, di mungkin tadika, kalau mereka inginkan orang yang ada sijil yang lebih tinggi. Okey, dan begitu juga dengan diploma in early childhood. Ketiga-tiga ini akan dapat sijil daripada the UK. Okey. Okey, begitu sahaja sehingga kita bertemu di lesson 3. Sekian, terima kasih.